Seperti biasa kita mulakan majlis dengan membaca Ummul Kitab. Hadiahkan bacaan kepada kedua ibu bapa kita, mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan, sentiasa diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Yang dihormati lagi dikasihi pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan sebanyak-banyak rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk berhimpun di dalam rumahnya sebagai tetamunya, seterusnya memberi kelapangan sedikit masa kepada kita untuk duduk dalam majlis yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dapat rahmat, sentiasa diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin, Allahumma amin. Pada malam ini insya-Allah kita akan sambung bacaan muka surat 209, kitab Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita baca muka surat 209 sambungan kepada tajuk adab persahabatan, persaudaraan dan pergaulan, iaitu di bawah tajuk hak-hak seorang muslim, keluarga, jiran, raja dan seumpamanya. Sambungan bacaan kita yang dulu iaitu menjauhi daripada bergaul dengan golongan kaya, bahkan bergaullah dengan golongan miskin, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Ini yang disuruh oleh agama. Bergaul dengan orang miskin, dengan orang kaya kena jauh. Terbalik, kita bergaul dengan orang kaya satu kebanggaan, bergaul dengan orang miskin satu kehinaan, rasa macam tak untung kawan dengan orang miskin. Kalau kita bersama dengan orang miskin, kita kena keluar duit.
mana nampak ada untung dari segi zahir. Kawan dengan orang kaya, kalau kita minum sekali dengan orang kaya, entah dia belanja kita, dapat makan free. Itulah yang kita tengok kan. Tetapi dalam agama kita ni, kalau boleh tuan-tuan, jangan bergaul dengan orang kaya. Dia suruh kita bergaul dengan orang miskin. Nabi dia bergaul dengan orang miskin lebih berbanding dengan orang-orang yang kaya. Kalau nak ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buatlah seperti yang disarankan dalam agama Islam ini. Bergaul dengan orang miskin, berbuat baik dengan anak-anak yatim, kan? Kemudian yang seterusnya, ziarah orang yang sakit. Suruh ziarah orang sakit. Haji jumpa muka surat Haji 209. Menziarahi orang sakit. Antara adab menziarahi orang sakit ialah meletakkan tangan ke atas orang yang sakit. Letakkan tangan atas orang sakit. Bertanyakan hal keadaannya. Kalau kita ziarah orang demam tu kan, kita letak tangan, rasa suhu dia, cakap yang baik-baik, letak tangan tu, kemudian kita beri harapan, ini tak lama dah ni sihat insya-Allah, kan? Gaya kita letak tu macam kita ni doktor lah kononnya kan, tapi itu psikologi dia. Letakkan tangan ke atas orang yang sakit, kemudian bertanyakan hal keadaannya. Tidak duduk terlalu lama. Ziarah orang sakit ni sekejap je, jangan lama. Penat orang sakit ni nak melayan. Kita pula datang nyembang macam-macam. Lebih-lebih tak patut pula sembang. Dulu ada kawan kita yang duduk dekat sana, dia sakit macam ni juga. 2 minggu lepas tu habis. Yang ni takut terkeluar perkataan-perkataan yang akan menyebabkan orang yang sakit itu jadi bertambah sakit. Dah lah dia sakit. Patutnya orang yang datang ziarah orang sakit ni sekejap je, biar dia rasa tak puas kita datang. Sekejap sangat kita datang tengok dia. Yalah, bagilah alasan apa. Kita ada orang lain lagi nak pergi tengok kan. Kawan kita ramai yang tak sihat sekarang ni. Kita pergi ziarah sikit-sikit lah. Kalau lama-lama kita tak sempat nak ziarah semua kan. Tujuan kita ziarah ni mudah-mudahan kita dapat mendoakan dia, dan kita yang ziarah pun nak ambil peluang doa daripada orang sakit tu. Kita doakan orang sakit pun doakan kita. Jangan lepaskan peluang. Orang yang sihat bila ziarah orang sakit, jangan ingat kita je yang doakan kat dia. Doa daripada orang yang sakit itu lebih-lebih diperlukan. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis kudusi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, maksud dia siapa yang menziarahi orang sakit bererti dia menziarahi aku. Siapa-siapa yang tak menziarahi orang sakit itu orang yang sombong dengan aku. Orang sombong, dia tak nak ziarah orang sakit. Orang yang sombong dengan Allah, sebab tu dia tak pergi ziarah orang sakit. Sebab tu Allah kata, siapa yang ziarah aku, tentu aku akan memberi sesuatu kepada dia, apa yang dihajat dia. Kan? Kita datang ziarah orang sakit itu, ya, samping kita mengambil bertanya khabar tentang keadaan kesihatan dia, kita juga pun sebenarnya banyak hajat. Kan? Jadi kita nak ambillah kesempatan ziarah orang yang sakit ini, kerana orang yang sakit ini seperti kita menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan, kalau orang yang ziarah Allah, dia tak akan balik dengan tangan kosong.
Dia balik mengikut apa yang dihajat, menzahirkan belas kasihan kepadanya. Sian kan, lama dah kita tak boleh buat dengan sahabat kita ni sebab sahabat kita sakit. Kita doa mudah-mudahan Allah beri kesembuhan pada dia, supaya lepas ni kita boleh dapat berbual balik semula dengan dia, dapat kita duduk dalam majlis ilmu. Kita melahirkan rasa simpati dengan kawan kita yang sakit itu. Berdoa semoga dia cepat sembuh dan tidak memandang-mandang kepada kekurangan yang ada pada tempat tersebut. Jangan duduk mata tu liar aja nak mencari apa yang kurang pada sahabat kita yang sakit ni. Jaga pandangan. Disunatkan kepada pesakit melakukan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim daripada hadis Osman bin Abu Al-As radhiyallahu an, bahawa Osman telah mengadu sakit pada satu bahagian anggota badannya semenjak dia memeluk Islam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Da' yadaka 'alal ladzi ta'allama min jasadik wa qul bismillahi salasa." Bila sahabat ni bagi tahu selepas masuk Islam dia sakit, mengadu dekat Rasul, dia kata dia sakit. Lalu Rasulullah letak tangan Rasulullah di mana tempat yang sahabat ni sakit. Kalau dia kata dia sakit kat sini, letak tangan kat sini. Kan, kalau lelaki sama lelaki lah, kalau lelaki dengan perempuan jangan pula. Itu sama-sama jantina. Dia kata dia sakit kat sini, kita pegang tempat yang dia sakit tu. Baca apa? Bismillah, Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Sebut Bismillah 3 kali. Kemudian wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Kemudian sambung dengan a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir 7 kali. Ni kalau kita ada rasa sakit kan, sakit atas bahu, kita buatlah, kita buat sendiri. Senang je, Nabi dah tunjuk cara dia. Bismillah, Bismillahi, Bismillahi, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir 7 kali. Bismillah itu 3 kali, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir 7 kali. Boleh? Siapa nak doa ni PM pengurusi. Tak, pengurusi dia ada kitab, boleh PM. Elok di praktikkan. Kalau kita rasa sakit kepala kan, bacalah Bismillahi, 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 a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. Yang uhazir ni sebut sampai 7 kali. A'udzu bi'izzatillah hingga akhir tu sebut 7 kali. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut bismillah 3 kali, baca 7 kali, aku berlindung dengan kemuliaan dan kekuasaan Allah Ta'ala daripada kejahatan yang aku dapati dan yang aku takuti. Kita tak tahu ada orang buat jahat dengan kita. Rambut sama hitam, hati kita tak tahu. Kadang-kadang duduk sebelah menyebelah aja. Kita ingatkan orang duduk kat Amerika tu hak duk khianat kita. Rupanya orang sebelah rumah aja. Selalunya tuan-tuan, orang yang nak buat jahat dengan kita ni orang yang kenal dengan kita. Yang pertama, orang tu kenal kita. Apa aktiviti kita di sini dia tahu. Kita cemerlang, kita berjaya, projek manjang dapat kita. Kan? Ada orang yang rasa bengkak dia dekat kita. Bengkak dia. Kan? Jaga kau, dia kata. Tunggulah. Dia carilah. Tok guru yang mengambil upah pakej A, pakej B, pakej C untuk memenuhi hajat orang yang minta ni tadi.
Kalau package C tu murah sikit, package B sederhana, mahal. Yang ni kalau ambil package A ni, jumpa ustaz pun tak boleh buat apa-apa. Kalau package C tu dia jumpa ustaz, saya ni sakit kat sini lah ustaz. Ustaz pun baca doa, baca bismillahi a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hazir, dia hilang, insya-Allah hilang. Tapi ada lagi hak kuat tu, package A. Ada orang yang macam tu tuan-tuan. Dia sakit, dia jahat dengan kita, tapi dia buat inaya pada kita daripada kejauhan. Min syarri hasidin idza hasad. Dalam surah Al-Falaq Allah menyebutkan kita minta perlindungan daripada Allah daripada kejahatan orang yang dengki apabila dia berusaha melaksanakan kedengkian dia. Orang marah pada kita, kita boleh tak payah jumpa dia. Pasal apa ustaz tak mau jumpa dia? Tahu dah, kalau ustaz jumpa dia, dia akan marah ustaz. Cara dia tak payah jumpa dia. Betul tak? Orang marah pada kita, jangan jumpa dia. Kalau jumpa dia, kan nahas kena marah. Dah tahu dah dia akan kena marah, pergi jumpa juga, memang cari nahas. Tapi kalau orang dengki dengan kita tuan-tuan, kita tak jumpa dia, dia masih boleh buat apa yang dia nak kenakan kepada seseorang ni, daripada jauh boleh buat. Tak payah kena jumpa, tak payah kena berdepan, tak payah kena mendada, tak payah. Daripada jauh dia boleh buat. Orang yang kenal, orang yang tahu aktiviti kita. Sebab tu kalau kita berjaya apa semua, jangan galak nak sembang dengan orang. Sekarang ni lagi berat sebab kejap sikit-sikit dia akan upload kejayaan-kejayaan dia dekat media sosial. Kan? Berjaya je, naik gambar dekat Facebook. Anak dapat 8A je, naik gambar dekat Facebook. Anak dapat 1A tak naik pula. Kan? Ibu bapa pun pilih-pilih juga nak naikkan gambar anak-anak dia ni. Patut anak dia habis PSA naik gambar kat Facebook, walaupun tak ada A. Kan? Jadi kebanggaan. Sebab apa? Anak dia berjaya juga menduduki peperiksaan. Ini hak yang dia naikkan ibu bapa, yang kita tengok lah. Kan? Ibu bapa dia duduk naikkan gambar anak dia boleh 8A, boleh dapat. Kalau SPM berapa A? 21A kan? Kalau sekolah Arab tu sampai 21A. Kalau sekolah biasa, sekolah menengah biasa ni bolehlah sampai berapa A? 11A, 12A. Kan? Dulu kita tegur sekolah. Sekolah buat majlis untuk meraih pelajar-pelajar yang cemerlang. Pelajar-pelajar yang tak cemerlang ni tengok macam ke apa kan, celah-celah tingkap. Tak boleh perbuatan seumpama itu membeza-bezakan pelajar cerdik, pelajar tak cerdik. Sepatutnya kena raih semua. Jangan raih pelajar yang cemerlang sahaja. Raih semua pelajar. Alhamdulillah, kalau dia cikgu besar, tak kisahlah cikgu besar ke cikgu kecil kat sekolah tu, kalau dia nak meraihkan, raih semua. Tahniah kepada pelajar-pelajar cikgu. Kan? Ke semua pelajar-pelajar cikgu berjaya menghadirkan diri ke dalam peperiksaan. Berjaya mendapat pesan masing-masing. Sebab apa hasil dia dapat itu bukan penentu kejayaan. Dia 88A mesti berjaya. Tidak mesti lagi. Yang tak ada A tu habislah dia orang ni kan. Tidak mestinya lagi. Begitulah juga dengan ibu bapa. Dia ada 4-5 orang anak. Bayangkan perasaan anak-anak dia yang tak dapat A tu. Dia tengok ayah dia, mak dia duduk upload gambar adik-beradik dia yang dapat A je. Kan? Kawan-kawan pula ucap tahniah. Tuan-tuan biasa tengok tak ni? Tuan-tuan ada akaun Facebook tak? Tak ada. Tak ada lah.
Kalau tak ada memang tak tahulah cerita ni. Kalau tuan-tuan ada Facebook ni tuan-tuan tahu tak? Tahulah kot dah kan sekarang ni, insya-Allah lah kita tak tahu banyak sangat pun, insya-Allah kita tahu apa yang disebut sebagai Facebook tu. Kan? InsyaAllah tahu. Cuma mungkin tak ada akaun setengahnya. Tapi saya rasa semua ada ni. Tengok gaya muka ni macam saya pernah nampak kat Facebook. Tengok-tengok gaya lah. Macam image apa saya pernah tengok je dekat Facebook. Kalau kita ada akaun Facebook, macam tu lah kita tengok. Ibu bapa berbangga dengan, memanglah kita patut bangga, tapi kita tak boleh tayangkan kejayaan apa yang telah diperolehi oleh anak beranak kita ni. Sebab ada mata-mata yang di sekeliling itu bukan semuanya baik. Ada mata-mata yang melihat dengan pandangan yang jahat. Bukan semua mata-mata yang tengok tu happy macam mana kita happy. Kawan-kawan kita pun sama juga. Dalam ni insya-Allah semua sekali, insya-Allah sahabat kita dapat satu-satu kejayaan, semua akan ucapkan tahniah. Ya? Tengok sahabat kita boleh beli kereta mahal, tahniah. Kita walaupun tak boleh beli kereta mewah, kereta mahal, kita boleh tumpang naik sekali pun tak apa dah. Jangan sekali diajak ustaz, main naik kereta saya mau beli ni. Ya? Jangan masa baru beli kereta mahal ni panggil ustaz untuk tepung tawar. Tepung tawar kan, ustaz saya ni ada hajat nak minta ustaz tolong tepung tawar kan saya punya kereta ni. Itu janganlah kan. Agama tak ajar pun yang tu. Agama tak ada pun pandu macam mana nak buat kereta mahal-mahal ni, nak buat macam mana. Ada kaedah, tapi bukan kita sebut sebagai tepung tawar. Ada kaedah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara untuk kita mendindingkan harta benda kita, melindungi harta benda kita daripada dikhianati, dirosakkan ataupun terdedah dengan pelbagai perkara-perkara yang boleh mencacatkan dia. Ada kaedah dalam Islam, tapi bukan istilah tepung tawar tu. Bukan. Okay? Jadi saya cerita ni sebab ada kes orang jumpa, dia beli kereta harga kat 500,000 juta, dia cari ustaz, minta tolong ustaz, tepung tawarkan kereta saya baru beli kereta ni, tak bawa balik rumah lagi pun. Ustaz orang yang kedua kan, isteri dia pun tak tengok lagi kereta baru dia beli. Ustaz orang yang kedua. Orang yang pertama imam kan, orang yang pertama imam, orang yang kedua ustaz. Nanya betul imam dengan ustaz kan, patut ustaz jom saya nak ajak ustaz naik kereta baru saya beli ni. Okey lah kan. Dia tahu ustaz memang tak ada dah kalau nak beli kereta mahal-mahal macam tu, ajak naik. Kita pula sahabat yang dengar, sahabat-sahabat kita ni berpeluang, Allah bagi rezeki banyak, beli kereta mahal-mahal contohlah kan, ucap tahniah pada sahabat kita tu, tahniah. Ada juga orang kampung kita ni boleh kan beli kereta mahal-mahal macam ni. Mana sekurang-kurangnya dia naikkan dia punya maruah kampung kita ni. Ada orang yang berkemampuan. Tapi bukan untuk nak menunjuk-nunjuk, bukan untuk nak riak. Macam hak kita cerita dulu, tuan-tuan datang masjid pakai baju branded kan, tu bukan nak riak tu. Tu nampak ustaz tu pakai jubah jenama krokodil tu, mesti nak menunjuk tu. Kalau dia niat nak menunjuk tak boleh lah. Tapi kalau dia pakai pakaian yang berjenama mahal itu kerana memenuhi tuntutan agama, pakai yang terbaik untuk menghadap Allah, bawa kenderaan yang terbaik untuk datang ke rumah Allah, itu lain, itu disukai kan. Disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak menghadap Allah ni, kita bukan pakai yang
yang biasa-biasa. Kita ada yang paling mahal, kita pakai yang paling mahal. Ya. Ini dak terbalik. Nak menghadap Allah kadang-kadang pakai hak yang bertaik lalat jenuh dah. Kalau kopiah tu tak tahu ni kopiah ke topi kebun, tak tahu. Tak ada beza kan. Tak boleh tu macam tu. Tapi kalau nak hadir pejabat, nak jumpa seseorang, bukan main dia punya dressing. Nampak tu Snell ke, John Master ke kan. Kalau dia nak bubuh pen pun jangan tutup tulisan tu. Jangan sampai tutup tulisan. Nak bagi nampak tu branded dia tu. Sampai macam tu. Kan, apa tujuan nak tunjuk tu jenama tu dekat orang lain. Kalau pen tu agak gaya, elak pun tak boleh juga, dia buah dalam poket seluar. Sepatutnya hal itu bila nak menghadap Allah, buat macam tu. Nak jumpa dengan orang biasa-biasa, bukanlah maksudnya kena pakai yang selekeh, bukan kan. Tapi kita banyak buat terbalik. Nak jumpa orang biasa, smart sangat, smart sangat kan, handsome sangat, ngawangiannya apa semua. Tapi nak jumpa dengan Allah, terbalik pula kan. Kadang-kadang kalau yang lelaki, bukan sini ya, cerita je lah, pakai singlet, dah lah singlet terkoyak pula singlet tu, berlubang-lubang, kena abuk rokok, kena api rokok tu kan. Berlubang-lubang singlet dia, tu dia semayang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ni raja kepada segalian raja. Cuba bayang tuan-tuan, kalau raja kita jemput kita dalam ramai-ramai ni, orang yang datang masjid ni semua raja panggil datang ke istana. Agak-agak apa persediaan untuk hadir ke istana? Mesti ada di kalangan kita ni bagi cadangan, kita daripada kampung ni kalau boleh kita nak pergi istana, kita pakai pakaian seragam kan. Macam mana nak buat? Nanti seorang leader untuk beli kain, upah jahit. Hari itu saya tengok kampung sini dah kok, pergi dekat apa program TV Al-Hijrah, ini macam orang kampung Songgala ni, kampung sawah ni, sama je baju tu, baru hadir program TV tuan-tuan. Betul tak? Kita datang, lepas tu selang beberapa hari kan gambar kita akan keluar dalam siaran tu. Kita tengok ini orang Teluk Kemang ni, ini orang Songgala. Betul tak? Ada yang snap gambar, upload gambar tu dekat Facebook, baru dapat masuk TV 2-3 minit kan. Seronok bukan main. Kalau boleh masuk istana tuan-tuan, saya orang pernah masuk istana, tapi masa belajar dulu kami student STU SAB, Sultan apa, kuliah Sultan Abu Bakar ni sebelah istana je, seberang jalan je. Kebetulan masa sekolah di situ Tengku Amfuan Afzan mangkat. Jadi istana tak nampak orang lain untuk datang buat tahlil apa semua. Jadi beruntung pelajar yang sekolah kat situ boleh masuk istana 2 kali seminggu. Saya orang kampung memang tak pernah masuk istana ni. Dapat masuk istana kan memang jakun, habis-habisan jakun. Semua tengok, lawanya, tengok semua, pelik lah. Masa mula-mula masuk, seronok. Tapi masa tu kita pun tak ada apa kan, telefon tak ada, tak boleh nak tangkap gambar. Ni cerita je lah. Kalau waktu tu ada kamera ke, ada telefon ke, jenuh bergambar tuan-tuan. Tahu tak? Jenuh bergambar. Kita tengok ada orang datang Port Dickson kali pertama, datang kat Port Dickson kali pertama, dia makan. Lepas makan, sedang makan, kita tengok dia ni selfie, tangkap gambar. Kita kat Port Dickson ni memang kita tak pelik, tak heran kita apa nak tangkap gambar apa. Tapi orang yang baru datang sini, dia rasa itu satu kebanggaan.
Nanti balik kampung dia boleh cerita dengan orang kampung dia. Oh, kita orang dah sampai Port Dickson, makan kat sini, boleh tunjuk ni bukti gambar dia sampai Port Dickson, dia duduk dekat, makan dekat mana dan sebagainya, kan? Itu kita kata baru sampai Port Dickson, bergambar sakat dah. Kalau kita tengok budak-budak yang naik motor tu kan, dia berhenti tepi highway ni, dia bergambar atas motor. Tu nampak gerbang Port Dickson kat highway tu, kan? Kalau boleh dia nak bergambar kat tengah bulatan, kalau boleh, kan? Tu pun memang ada yang bergambar kat tengah bulatan. Pasal apa? Seronok boleh sampai Port Dickson ni. Kita memang kita tak heran, ya. Tapi macam kita pergi tempat lain lah, pergi tempat orang yang baru, memang kita akan tangkap gambar. Ni pergi ke istana ni tuan-tuan, pergi istana lagilah. Istana tu semua kita tengok cantik. Kat dunia ni kalau kita tengok istana, binaan yang cantik lah dalam dia. Tapi perhiasan-perhiasan dia tu memang mahal, sebab tu cantik. Kita bila sebut perhiasan mahal ni, kemampuan masing-masing lah, terbatas dan sebagainya. Jadi kita kalau nak datang istana ni, pakai smart lah, tak boleh pakai selekeh, tak boleh. Baju kalau lelaki kena bergosok, baju orang lelaki dia selalu dia tak dah, tak gosok pun tak apa. Tapi kalau nak pergi istana, kena gosok baju, kan? Pergi sekolah tak gosok baju. Pelajar lelaki mana ada gosok baju pergi sekolah, dia selamba je, gosok tak gosok sama je dia. Yang pelajar perempuan je, kalau pergi sekolah, masuk kelas, itu bergosok. Kalau black out, esok tak datang kelas. Kita tanya semalam kenapa tak datang? Tak datang semalam sebab black out. Apa pasal black out tak datang kelas? Yelah, macam mana nak datang kuliah, baju tak boleh nak gosok, kata kan. Jadi kita faham, orang perempuan kalau tak gosok baju, dia tak datang kelas. Orang lelaki, pelajar lelaki, tuan-tuan, kita yang lelaki ni kan, dulu mana ada pernah gosok sekolah, baju sekolah, kan? Kalau mak gosok, mujur. Mak tak gosok, kita pakai je, selamba je kita. Tapi nak masuk istana, tuan-tuan, semua bergosok. Semua bergosok. Pasal apa? Nak jumpa dengan sultan ni nanti ni, nak masuk istana ni, kan? Allah ni lebih pada sultan, raja kepada sekalian raja, lagilah, kan? Kena apa? Beradab, penuh adab. Kalau kita ada yang paling mahal, pakailah yang tu, yang paling mahal tu. Tidak dikatakan menunjuk disebabkan kita pakai pakaian yang mahal-mahal, pakai pakaian yang ada jenis. Kita yang membuat apa, hukuman secara salah. Kita ni selalu salah dalam menghakimi sesuatu. Kita tengok orang pakai mahal-mahal tu, nak menyombong tu, kan? Walhal orang tu tawaduk aja, bukan main dia, wara' aja dia, istighfar ni tak berhenti. Tapi tak pasal-pasal orang duk kata dekat dia, nyombong, sombong kat orang. Tak semestinya. Baik. Jadi macam tu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepat betul masa kita, ya. Dah nak masuk waktu isyak dah. Kita sambung sikit lagi, boleh? Antara adab seorang pesakit ialah bersabar. Yang sakit pula bersabar. Yang sakit kena sabar. Sebab apa? Sebab sakit tu akan menjadi kafarah di atas dosa-dosa. Dia kata, saya tak berdosa, Ustaz, saya tak buat dosa. Pasal apa saya sakit? Mesti ada. Kita orang biasa ni dosa banyak, cuma kita je tak sedar, kan? Ustaz lagi banyak dosa pada tuan-tuan. Tuan-tuan kalau buat benda berdosa pun mungkin nanti boleh jawab, oh saya tak tahu pun, ingatkan tak berdosa, rupanya dosa je, ya Allah. Boleh tanya dekat Allah nanti. Tapi kalau ustaz nak buat soalan macam tu, boleh ke? Kalau kita kat dunia lempang sikit, kan,
Dah tahu mai tanya pula kan. Sudah gerharu bertanya pula. Kan? Sudah tahu bertanya pula kan. Boleh tak orang dah tahu nak tanya dengan Allah, saya ingatkan tak berdosa. Kan? Mana pula macam tu? Engkau dulu ustaz. Engkau dulu mengajar orang. Takkan tak tahu benda ni tak boleh, benda ni boleh. Tapi kalau orang biasa, mungkin dia tak tahu sungguh. Saya tak tahu sungguh ustaz. Macam kita dengar dulu orang bila dia terlibat dengan ratu cantik, kemudian ditangkap. Orang kata dia telah melakukan kesalahan sebab terlibat dengan ratu cantik, berpakaian dalam bilik mandi, berpakaian di luar seperti berpakaian dalam bilik mandi. Saya ingatkan tak berdosa. Wallahu alam lah. Kalau betul dia sebut tidak berdosa itu atas kejahilan dia, mudah-mudahan Allah maafkan dia. Ya, mungkin ada orang yang tak tahu sungguh. Dia ingatkan okey je pakai macam dalam bilik mandi di tengah khalayak ramai. Kan? Apa masalahnya? Ini kalau orang dia jahil betul, dia tak tahu hukum. Ya. Jadi dia cakap, saya ingatkan tak salah. Tak boleh ya rupanya pakai macam tu ya. Orang perempuan nak berpakaian seperti dalam bilik mandi tapi di depan khalayak ramai. Baru saya tahu tak boleh. Dia cakap macam tu. Ya. Husnuzan, tak apalah, mungkin dia tak tahu sungguh. Tapi sekarang bila dah tahu hukum dia lain. Bila dah tahu hukum dia dah lain. Ya, sebab tu walaupun kita rasa macam tak ada dosa kita ni, tapi yakinlah kita tuan-tuan, banyak dosa yang kita secara kita tak sedar yang kita buat. Dosa hati, dosa berfikir. Kan? Kita ni banyak berfikir cara nak buat maksiat. Ramai setan tolong bantu, kawan-kawan pun tolong jet sama. Kan? Cuma kerana kita ni kuat sedikit iman, tak boleh ni, kita rasa kita sendiri ada perasaan tu, dalaman kita membisikkan perbuatan ni tak betul ni. Ya. Syaitan memang dia kata tak apa, ustaz boleh je, nanti ustaz taubatlah. Tengok kan. Sekarang ustaz okey lagi, tak apa, lambat lagi nak mati dia kata. Nanti dekat-dekat nak mati ustaz taubatlah, beres dia kata. Ya tak ya juga kan. Kalau orang tak kuat iman, habis tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan iman kepada kita, memelihara iman kita. Tak peduli kepada bisikan-bisikan syaitan itu. Min syarril waswasil khannas. Kita minta perlindungan daripada kejahatan bisikan-bisikan syaitan. Syaitan memang yang haram dia kata boleh. Tanya syaitan semua boleh, tak ada yang haram. Jadi pertimbangan kita bukan tanya syaitan, tanya berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Yang merujuk kepada Quran dan hadis, dah stop. Jangan tanya dengan orang lain lagi. Tanya hukum haram, hukum arak ni boleh ke tak boleh. Ustaz pertama kata tak boleh, ustaz yang kedua kata tak boleh, tak puas hati, tanya lagi. Kalau banyak sangat nak tanya, sebab tak puas hati dengan jawapan pertama, jawapan yang kedua, akhirnya dia akan jumpa jawapan boleh. Sebenarnya syaitan ni akan menyamar sebagai manusia. Syaitan menyamar sebagai manusia. Kebetulan orang yang nak tanya lagi berjumpa dengan syaitan yang menyamar sebagai manusia ni tuan-tuan. Lalu dia kata tak apa, minum sikit tak apa. Ini yang dia nak dengar ni, dia kata. Pasal jawapan tu kena dengan dia punya nafsu dia. Tanya lagi. Dah kata macam tu pun tanya lagi. Ada tak yang kata kalau minum tapi tak mabuk boleh? Adalah jawapan. Siapa yang bagi jawapan tu tuan-tuan? Syaitan. Syaitan semua boleh. Tanya syaitan yang apa hukum berzina? Boleh dia kata.
Tanya syaitan kan. Tanya ustaz haram. Tak ada yang halal dah, dia tanya benda yang haram, kena jawab haram. Apa hukum berzina ustaz? Haram. Susah tanya ustaz, payah nak jumpa jawapan halal. Dia kalau boleh tanya tu, jawapan tu kena sama dengan apa yang ada dalam hati dia. Mana boleh macam tu. Kita tanya ni untuk dapatkan kebenaran. Okay? Kebenaran tu ada pada Quran, pada hadis, pada ijma'. Apa yang disebut oleh ulama berdasarkan kepada Quran, hadis, ijma', qiyas, masalihul mursalah, istihsan, sa'duz zara'i yang juga menjadi sumber hukum dalam Islam. Itu yang kita nak pegang, bukan yang tidak bersumber kepada mana-mana. Tanya hukum je boleh terus ya. Okay? Okey. Jadi orang sakit ni dia bersabar. Kalau dia tak ada dosa, dia rasa betul lah, tak apa dia tak ada dosa. Nak kafarah, kat mana saya tak ada dosa? Ingat, sebenarnya Allah nak naikkan darjat dia. Ya, walaupun tak ada dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mana ada dosa tuan-tuan? Kenapa Allah bagi dia sakit juga? Nabi ni kalau dia sakit berkali-kali ganda banding kita. Kita sakit kepala, Nabi sakit kepala 70 kali ganda sakit kepala Nabi. Nabi kena sihir. Kena sihir Nabi. Sakit Nabi kena sihir. Gagah untuk semayang. Lepas semayang tumbang. Sehingga malaikat Jibril, malaikat Mikail turun ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesian tengok ke Nabi. Tak? Sedangkan Nabi tak berdosa, tapi Nabi sakit. Malaikat Jibril ruqyah, Jibril kata sebenarnya Nabi kena sihir. Orang yang sihir Nabi ni namanya Labib. Lubaib, ada setengah menyebut Lubaib, ada riwayat menyebut Labib. Kemudian Nabi minta sahabat dia pergi cari barang yang disebut oleh Jibril, barang yang disihir oleh Labib itu, yang digunakan oleh Labib untuk sihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada di tempat sekian. Sahabat pergi cari, jumpa, bawa balik semula kepada Rasul. Bila sampai pada Rasul, Nabi baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, rungkai satu. Malikin nas, rungkai satu sampai 16. Kemudian sambung baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, rungkai yang ketujuh, dan seterusnya lah sampai 11 itu dirungkai. Barulah Nabi dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuh daripada perbuatan sihir yang dilakukan oleh Labib. Nabi tak ada dosa tapi Nabi sakit. Kita kalau kita kata tak ada dosa, maknanya tujuan Allah Subhanahu wa taala beri sakit juga ialah untuk angkatkan darjat. Nabi, Rasul, Allah angkat darjat dia walaupun dia tak ada dosa. Ya? Allah nak beri ganjaran berlipat-lipat kali ganda kepada hamba dia. Allah bagi sakit kalau dia sabar. Sebab tu orang sakit kena sabar. Kalau dia tak sabar, mulutnya tak berhenti merungut, kenapalah Allah ni asyik bagi dia sakit, orang lain elok aje, habislah. Dia jadi ujian dekat orang yang sakit ni. Sabar ke tak sabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia boleh sabar, makam dia akan naik tinggi. Kan? Sebab itulah kita yang tak sakit ni tuan-tuan, bila ada sahabat-sahabat kita yang sakit, kita kena support dia, kena tolong dia, bagi motivasi. Kan? Jangan sampai dia merungut, dia komplain Allah, dia tak sabar dengan ujian sakit tu. Kita lah kena tolong dia. Sebab tu dalam Islam ni dia suruh kita ziarah orang sakit. Dengar sahabat kita sakit, pergi ziarah, cakap yang baik, kan? Jangan dengar sahabat sakit tak ada seorang pun datang ziarah. Kata ramai sangat kawan kat dunia ni, tapi waktu sakit
Kemana pergi semua kawan-kawan dia ni? Betul tak? Kemana pergi semua sahabat-sahabat dia ni? Kita harap tidak begitulah. Kalau kita sekarang kita sihat, kita dengar sahabat kita sakit, kita ziarah dia. Ini masa dia berharap kita datang ziarah dia, beri harapan, beri motivasi, psikologinya kan. Buat macam yang Rasulullah ajarkan, letakkan tangan, konon-konon macam kita ni doktor lah kan. Walaupun sebenarnya letak tangan tu ialah mungkin kita pun adalah barokah, berkat, kerana doa kita, tangan-tangan kita yang banyak berzikir, beristighfar, berselawat kan, duduk gerak tasbih tak berhenti, tengah kuliah pun tasbih kita jalan kan. Alhamdulillah, ni tangan-tangan ni yang kita dah letakkan bullet power ni terletak. Jadi benda-benda yang mengganggu, unsur-unsur yang tak baik yang cuba mengganggu kesihatan sahabat-sahabat kita tu akan pergi kan. Tangan hak nak sentuh ni tangan yang telah dibubuh bullet, peluru hebat kan, dengan zikir, tasbih kan, ada barakah dia. Jadi macam itulah cara kita sama-sama tuan-tuan untuk menunaikan hak sesama Muslim ini yang disebut dalam kitab Imam yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Jalan Menuju Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita sambunglah pada masa yang lain. Ada banyak lagi sebenarnya, tapi kerana masa kita telah masuk waktu ni, kita berhentilah dulu. Mudah-mudahan ada manfaat, ada barakah pada kita semua. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, puan-puan, atas perkongsian yang sedikit pada malam ini. Sekadar itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ba'adna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.